muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup kelak. Hidup yang satu lagi, hidup selepas mati, tuan-tuan. Kita semua beriman dengan kematian, alam barzakh, kebangkitan mahsyar, titian sirat, timbangan amal, syurga neraka. Banyak lagi, panjang lagi hidup. Kan? Ulama sebut hidup selepas mati ni lebih panjang daripada hidup yang ni. Betul? Hidup yang kedua nanti lebih panjang daripada hidup yang sekarang. Hantuah tahun berapa tuan-tuan? Siapa ingat hantuah? Hantuah tahun berapa hantuah? Tak ingat. Alfonso de Albuquerque tahun berapa? 1511. Yang tu ingat kan? Okey, 1511. Sekarang 2024. Cuba tolak. Berapa ratus tahun dah? 513 tahun. Agak-agak Alfonso di Albuquerque dia hidup berapa tahun dulu tuan-tuan? Katalah 80 tahun. Contoh, stroke ke kencing manis ke masa dia mati tu kan? Kan? 80 tahun. Dia dah duduk dalam kubur berapa tahun? 513 tahun. Betul tak betul? Tok kita umur 70 tahun. Berapa puluh tahun dah dia meninggal? Berapa tahun dah dia di alam barzakh? Betul tak betul? Hidup selepas mati ni, hidup sekarang dengan hidup lepas ni lagi panjang. Bahkan hidup tu tak mati-mati lagi dah. Bila dah dibangkit tu, nanti tak mati-mati dah. Tak mati dah tuan-tuan. Wa ma huwa bil maut. Mereka tidak akan bertemu dengan kematian, kata Allah. Tak mati dah. Baik, nanti mati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi yang mulia penuh barakah daripada Allah ni, di bulan yang sangat-sangat baik ni tuan-tuan. InsyaAllah kita ambil tajuk bersempena dengan tuan-tuan. Tak payah sebut bersempena, kita secret sikit tuan-tuan. Cewah. Tuan-tuan tadi qiyamul lail betul? Ya. Oh, minggu depan start. Tak jadi qiyamul lail. Tak jadi pula dah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu benda, dia sebenarnya banyak benda, tapi ni kita nak sebut pagi ni salah satu daripada banyak benda Allah bagi kat kita. Terlalu banyak tuan. Kalau kita nak sebut memang tak tersebut. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nak hitung nikmat. Dia nikmat bila kita sebut nikmat ni apa yang kita nampak? Makan. Betul? Nikmat pergi bercuti, melancong, makan angin. Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat pakaian. Nikmat macam-macam lah nikmat kalau nak sebut ni tuan-tuan. Tapi ada satu nikmat, sehingga kan ulama kata apa tuan-tuan? Nikmat ni kalau kita tak ambil, ini bahasa Tok Guru tuan-tuan. Kalau kita tak ambil, tak maaf kita biadab dengan Tuhan kita. Biadab. Maknanya Allah ni memang bagi betul, tapi tak ambil. Biadab. Biadab. Apa ni tuan-tuan? Tuan-tuan, sebelum datang ke surau ni, anak dah rasa macam masjid ni tuan-tuan. Tuan-tuan pun solat Jumaat kan sini kan? Surau ni solat Jumaat, lepas tu dia besar pula tu, dah rasa macam masjid tu tuan-tuan. Kan? Sebelum datang tadi, apa tuan-tuan buat kat rumah? Apa tuan-tuan buat kat rumah? Apa dia? Bersahur. Betul? Bersahur. Ini tajuk kita pagi ni tuan-tuan. Okey. Sahur ni apa dia? Apakah sahur? Tuan-tuan kalau jawab salah tak masuk neraka, tak apa. Jawab je. Tak berdosa. Okey, sahur ni apa dia? Apakah sahur? Sahur
Kanu minal laili. Kanu qalilan minal laili. Sorry. Ayat yang tadi kita baca. Ma yahja'un. Allah kata. Az-Zariyat 17. 18 Allah kata wabil ashari hum yastaghfirun. 17 dan 18. Az-Zariyat. Jumpa tak perkataan sahur tadi? Wabil ashar. Dan di waktu sahur. Hum, mereka ni kata Allah. Yastaghfirun. Mohon ampun. Ayat 17 Allah kata. Kanu qalilan minal laili. Sedikit sangat di waktu malam mereka ni tidur. Melainkan ma yahja'un. Mereka ambil masa untuk kembali letak kesalahan dia di depan Allah. Boleh faham tak ni? Maknanya bangun bertaubat, munajat, bangun dengan keinsafan, rasa banyak dosa, rasa bersalah, mengharapkan keampunan, rahmat, kasih sayang Allah. Baik. Sahur ni bukan makan sahur. Sahur ni adalah waktu. Waktu tu namanya sahur. 17, 18 Az-Zariyat. 17 Ali Imran Allah sebut juga tuan-tuan. Sahur ni Allah sebut tuan-tuan. Boleh faham ni? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfiruna bil ashar. Orang yang banyak sabar. Sabar dalam segala hal. Dia sabar dalam ujian, dia sabar dalam melakukan ketaatan, sabar. Dia sabar kerana anak isteri, dia sabar kerana suami, dia sabar kerana jiran. Tuan-tuan lepas berbuka puasa, kenyang betul. Tuan-tuan. Lepas buka puasa ni tuan-tuan, nak datang isyak, nak buat tarawih, sakaratul maut tuan-tuan. Betul tak? Dia telan lai tikang, dia telan mata kucing, dia telan air tebu, dia telan air tembikai. Nak datang bukan senang tuan-tuan. Betul tak betul ni? Kami nampak muka tuan-tuan macam sufi je semua. Oh kami minum air kosong je Ustaz. Tu nampak muka tuan-tuan tu lain tu. Level tuan-tuan ni lain tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan betul SWT kena sabar. Nak buat amal bukan senang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin kata Allah. Solat ni benda berat, benda besar, payah. Payah. Minta maaf sebab tu tarawih lebih ramai dari solat fardu, betul? Betul tak betul? Tarawih lah 1000 rakaat pun satu fardu tinggal, satu tarawih pun Allah tak pandang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kata sahur ni ada satu benda sangat besar. Allah sebut tuan-tuan Subhanahu wa taala. Orang yang sedikit, orang yang ambil sebahagian malam yang tidur tu dia bangun untuk yahja'un. Dia nak rujuk balik pada Allah. Dia nak patah balik cari Allah. Siang hari 24 jam ni dia hala kulu kili tak tahu ke mana. Malam dia ambil sikit untuk dia patah balik cari Tuan dia. Boleh faham tak ni? Cari Allah. Tak? Baik. Lalu fahamlah kita sahur ni adalah waktu. Sudah awal dah pula tuan-tuan. Baru lepas sahur. Kan? Jangan kata breakfast. Kita makan di waktu pagi yang orang Kelantan sebut breakfast. Cewah. Melayu sebut makan pagi. Pasal waktu tu pagi. Kejap lagi kita lunch. Bukan kejap lagi lah hari biasa. Kita lunch. Kita sebut makan tengah hari. Kerana waktu tu tengah hari. Boleh faham? Itulah sahur. Kita makan sahur kerana waktu tu waktu sahur. Okey, apa yang ada ni? Dalam satu hadis kursi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kursi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir hal min da'in fastajaba lahu hal min sa'in fa'utiyahu hal min mustaghfirin faghfir lahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi Imam Muslim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud hadis tu? Hadis kursi. Lafaznya daripada Rasulullah, poin-poin tu daripada Allah. Mana hadis kursi. Nabi SAW sebut dengan makna lebih kurang begini tuan-tuan. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci, Allah maha agung, turun ke langit dunia setiap malam. Okey, tuan-tuan, kita jangan bahas bab turun. Ini ulama bincang dah. Kan? Ustaz, turun. Turun ini kan perbuatan makhluk. Betul? Kan? Jadi takkan Allah pun turun. Satu. Boleh? Ada ulama kata Allah turun. Pasal Nabi sebut Allah turun. Cuma turun Allah tak sama macam turun makhluk. Settle. Tak payah duk bincang. Boleh faham tak ni? Kalimahnya turun, turun. Macam mana? Wallahu alam. Faham tak faham? Jangan duk bincang. Nabi kata Allah turun, turun. Nah, jadi turun ke mana? Ke langit dunia. Langit dunia itu kan tempat, Ustaz. Itu kan makhluk. Kan? Allah tak bertempat. Allah tak bertempat, selesai. Boleh faham tak? Tapi nak bagi tahu hadis ni nak bagi tahu, boleh? Nabi bagi tahu Allah turun ke satu tempat. Kerana apa? Kerana terlalu menyayangi hamba dia. Terlalu menyayangi hamba dia. Pasal apa? Nabi sebut, fi kulli lailatin, tiap-tiap malam Allah turun. Ada ulama kata Allah menurunkan rahmat. Tak apalah kukuk mana pun. Boleh faham ya? Jadi kita faham pagi ni tuan-tuan, Allah menurunkan rahmat yang paling besar. Boleh? Paling besar tuan-tuan. Bila? Tiap-tiap malam. Kulli lailatin. Tiap-tiap malam. Allah turunkan rahmat paling besar tiap-tiap malam. Waktu dia bila? Waktu dia bila? Hina yabqa sulusul lailil akhir. Di waktu berbaki 1/3 malam yang akhir. Di waktu berbaki 1/3 malam yang akhir. Pukul 3 ke atas. Calculation yang mudah, kita khatulistiwakan sama panjang malam dan siang. Betul? Jadi kita ambil 12 jam bagi 3 lah. Start pukul 7. Mana lebih kurang pukul 3. 1 minit. Hatta matla'il fajr. Sampai jumpa waktu subuh. Itulah maksud Nabi 1/3 malam yang akhir. Bukan 1/3 malam yang awal. Bukan 1/3 malam yang pertengahan. Yang akhir. Boleh faham? Ada orang, dia kata, Ustaz, kami tak bangun makan sahur. Kami sebelum tidur makan siap-siap. Kita bagi tahu kat dia, ya ayyuhal manqaridu wal manku ayun, kita kata. Itu bukan sahur. Boleh faham? Itu bukan sahur. Waktu sahur yang Allah sebut, yang Nabi bagi clear, 1/3 malam yang akhir. 1/3 malam yang awal, itu bukan sahur. Itu nama dia mencekik tak habis-habis. Dah nak tidur pun telan lagi. Boleh faham? Sedangkan itu mudarat pada kesihatan, tak bagus. Okey, jelas. 1/3 malam yang akhir. Ini tuan-tuan mentera subhanahu wa ta'ala. Lalu, Nabi sambung lagi. Hal min da'in. Ada tak orang yang berdoa, kata Nabi. Allah jawab. Fastajaba lahu. Maka kata Allah, aku nak mustajabkan doa dia. Boleh faham tak? Allah bagi tahu, Nabi tolong cerita kat kita, Allah bagi tahu dia nak mustajabkan doa. Doa lah apa pun. 1, 2. Hal min sa'il, ada tak orang yang ada hajat? Dia terlintas apa dalam hati dia? Dia nak apa? Dia nak beli rumah mungkin. Dia nak repair rumah mungkin. Dia nak buat sebiji rumah untuk mak ayah dia mungkin.
Dia nak tolong abang, adik, kakak dia yang miskin. Nak beli sebiji lah kereta. Hak simple-simple mungkin. Ada hajat. Boleh faham? Fa'utiyahu. Allah kata, aku nak penuhi hajat dia. Hal min mustaghfirin. Ada tak orang mohon ampun? Dia insaf, dia ingat dosa-dosa lampau dia. Faghfir lahu. Kata Nabi SAW, maka Allah nak ampun segala dosa-dosa dia. Semua dosa. Datang seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi lah keampunan Allah ready. Boleh faham tak ni tuan-tuan? Tuan-tuan. Baik. Bulan-bulan lain, kita bangun tak 1/3 malam yang akhir? Ni yang kata rahmat Allah ni. Bulan-bulan, tuan-tuan, Ramadan ni, kita tengok satu ni cukup lah. Nak nampak sebesar mana rahmat Allah kan? Rahmat Allah ni besar mana? Cuba tengok yang ni tuan-tuan. Ana bukan nak kata kat siapa-siapa, bukan nak perli, tapi mana-mana pun, kalau terlintah ana sebut. Tuan-tuan setuju tak? Bulan Ramadan ni, orang yang tak datang majlis surau pun boleh datang. Setuju tak? Ini rahmat Allah. Orang yang tak datang pun boleh datang. Setuju? Ini rahmat Allah. Allah bawa tuan-tuan. Allah bawa dia datang. Bulan lain dia tak datang. Bulan Ramadan, Allah bawa dia datang. Dia bawa pula anak bini dia datang. Nampak tak? Ini rahmat Allah tuan-tuan. Allah dah bawa dah. Allah dah bawa dah. Habis Ramadan, dia tak datang balik. Betul tak betul? Habis Ramadan, dia tak datang balik. Allah dah bawa dah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat sebesar mana lagi yang kita nak nafikan? Allah dah bawa kita datang ke rumah dia. Tiba-tiba kita engkar balik habis Ramadan, tak datang balik. Allahu akbar walillahil hamd. Ini Ramadan tuan-tuan. Ini Ramadan. Waktu para sahabat tuan-tuan, waktu ni pakai baru ni. Pakai baru semua. 10 akhir tu menangis, bukan menangis ya ingat dosa, satu bab menangis Ramadan dah nak balik. Ramadan dah nak pergi. Allah panggil balik dah Ramadan. Menangis tuan-tuan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menangis tuan-tuan. Kita menangis tiket bas habis. Tak boleh balik kampung. Kita menangis tengok naik duty kena kerja. Kan tak boleh apply cuti. Allahu akbar walillahil hamd. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan lain kita bangun dak 1/3 malam yang akhir. Okey, kita sangka baik jarang bangun. Betul? Kadang-kadang bangun. Ada orang tak bangun pun. Dia tak bangun. Bulan Ramadan dia bangun dak 1/3 malam yang akhir. Bangun ke tak? Boleh kata hampir keseluruhan orang Islam akan bangun. Betul? Hampir keseluruhan orang Islam akan bangun. Macam tadilah. Hampir sebilangan besar umat Islam akan datang ke rumah Allah. Ramadan. Hampir sebilangan besar umat Islam akan bangun 1/3 malam yang akhir di bulan Ramadan. Nampak tak dua benda ni tuan-tuan? Yang tak datang boleh datang, yang tak bangun boleh bangun. Ini Ramadan. Subhanallahil azim. Nampak tak? Ini Ramadan tuan-tuan. Maka bangun kita tadi apa sebabnya? Sebab kita nak makan. Betul? Tuan-tuan, manusia ni ada satu benda. Mahal tak apa. Jauh tak apa. Apa dia? Makan. Betul tak betul? Betul? Mahal tak apa. Janji sedap. Jauh tak apa. Janji puas hati. Dua benda ni. Apa dia? Makan. Setuju? Tuan-tuan cuba sebut restoran yang top, yang viral. Jauh pun orang pergi. Contoh. Nanti kita minta royalty lah dengan restoran yang kita sebut ni kan. Nasi buluh sungkai. Betul? Betul? Nasi buluh sungkai. Orang pergi.
Semata-mata nak makan nasi buluh je. Ada. Lemang toki, betul? Bentung. Kerana lemang je tuan-tuan. Kan? Bandar Puteri ni ada. Tak nak pergi, bentung. Kadi kambing 40 hari. Air hitam. Air hitam. Betul? Orang sanggup. Orang Terengganu dan Terengganu. Angkat tangan orang Terengganu. Ke semua orang Kelang. Nasi dagang atas tol. Betul? Tuan-tuan. Ini semua spot-spot yang tuan-tuan pergi kalau weekend, memang menunggu nak duduk cari meja kosong. Boleh faham tak? Itu tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedah apa? Kedah. Di Alustar ada satu kuih-tiaw, nama dia kuih-tiaw Iman. Kuih-tiaw Iman. Kuih-tiaw goreng bodoh ya tuan-tuan. Kan? Ana lupa dah berapa biji telur dia setiap malam. Lebih kurang tuan-tuan. Ni cerita ni sebelum PKP. Kalau tak silap ana lah, 2,000 biji telur sehari sale dia. Maknanya 2,000 pinggan lah. Kan? Tak apalah jual murah-murah ya, bodoh-bodoh tuan-tuan, RM3 sepinggan. Kali 2,000. Itu sale dia setiap hari. Boleh faham tak ni? Melaka. Asam pedas, betul? Orang pergi. Ada satu mi kat Melaka, nama dia mi bodoh. Betul tak orang Melaka? Betul tak? Mi bodoh. Tahu tahu mi bodoh kat mana? Tak tahu? Jangan tahu. Ana makan dengan sahabat-sahabat ana. Kami konvoi ARC ada program apa makan ni lama dah. Kita sebelum Covid. Masa tu pukul 4 petang. Kami tak makan tengah hari, ada program, lepas tu lapar. Jumpa mi bodoh. Anak kata, mi bodoh ni viral. Jom kita try. RM2 tuan-tuan. RM2 murah. Siapa makan memang bodoh tuan-tuan. Mi toge sambal kosong. Tak ada apa. RM2. Bodoh. Mi tak bodoh. Hak pergi makan tu bodoh. Tak ada apa. Boleh faham tak? Orang sanggup. Ini makan. Boleh faham tak? Allah tahu makhluk dia ni, yang nama manusia, kerana makan dia akan sanggup. Setuju? Betul kan? Kerana makan dia akan sanggup. Maka Allah syariatkan kepada kita makan di 1/3 malam akhir. Bulan biasa kejut bangun solat. Bangun tak? Lihat. Setuju? Mari Ramadan kejut bangun makan. Bangun tak? Macam tak bangun je. Bangun tak? Ini rahmat Allah. Allah suruh bangun makan. Bangun kita. Dalam masa yang sama, 3 benda tadi tetap on. Doa yang mustajab, hajat yang terpenuhi, dosa yang diampunkan tetap valid. Pasal kulli lailatin, tiap-tiap malam Allah bagi benda tu. Nampak tak ni? Boleh faham tak? Nak bangun kerana tahajud bulan lain susahlah, bukan kata muka tuan-tuan ni jernih semua. Nama surah pun An-Nur. Boleh faham tak? Payah tuan-tuan kita nak bangun ya Allah tu. Payah. Tapi kalau janji dengan siapa-siapa, anak kata, "Bah, malam ni abang naik bas sampai pukul 4 pagi." Anak call pukul 4 pagi, kita bangun nak ambil dia di bus stand. Betul? Kita bangun. Allah call, kita tak bangun. Itu yang kata Tok Guru anak tadi, kita biadab. Allah bawa sebesar-besar rahmat, kita tak bangun. Kita biadab, kata dia. Ini Tok Guru anak dia sebut pada kami. Menyebabkan kita ingat sampai kali ini. Kata ulama punya lisan, kita ingat sampai ini, barakahnya. Biadab dia kata. Bulan lain kita susah nak bangun. Bulan ni kita boleh bangun. 3 benda tadi tetap on. Ini rahmat paling besar. Tuan-tuan nak tahu tak waktu sahur ni kenapa begitu hebat? Kata ulama,
Tuan-tuan, dalam hal sunat, okey? Dalam hal amalan sunat, kalau nak baca Quran, waktu paling baik sahur. Kalau nak solat, waktu paling baik sahur. Nak bertaubat, waktu paling baik sahur. Nak zikir, waktu paling baik sahur. Ini nak cerita tuan-tuan. Sahabat-sahabat masuk masjid Nabi Madinah. Dengar orang menangis. Dengar orang menangis. Sahabat semua tahu dah. Tu tak ada orang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia 3 beranak. Isteri, anak perempuan dia. Setiap malam tuan-tuan, rumah Abu Hurairah tidak pernah tidur. Dia bagi 3 kan. Bagi 3 start pukul 7 sampai subuh. 1/3 yang awal, ini contoh. Dia solat malam. Anak isteri dia tidur. 1/3 yang kedua, isteri dia bangun. Dia tidur. 1/3 yang ketiga, anak dia bangun. Dua-dua tidur. Begitulah bergilir tiap-tiap malam Abu Hurairah punya rumah tuan-tuan. Allahu Akbar. Boleh faham ni? Jadi, setiap malam Allah menurunkan sebesar-besar rahmat. Mulai malam tadi, start malam lagi, sampailah mati kalau boleh. Mudah-mudahan sebutan ni jadi doa untuk kita semua. Kita mudah bangun sampai kita mati. Bukan Ramadan saja tuan-tuan. Cuma Ramadan ni Allah bagi kita mudah bangun. Dengan asbab nak makan. Walaupun tidak puasa, bangun. Dia boleh munajat. Betul? Muslimat kan cuti. Dia boleh doa tuan-tuan. Betul tak betul? Dan makan sikit. Siti Aisyah radhiyallahu anha tak puasa, cuti. Nabi tetap panggil untuk makan di waktu sahur. Pasal apa? Fa inna fi sahuri barakah. Berkatnya sahur ni tuan-tuan. Makanan yang masuk dalam perut kita terbaik menurut saintis. Paling baik makanan masuk 1/3 malam yang akhir. Kerana dia sangat seimbang dengan atmosfera bumi waktu tu tuan-tuan. Faham ke tak ni? Sebab tu kita makan sahur boleh tahan sampai maghrib. Betul? Kita breakfast hari biasa boleh tahan sampai maghrib. Parkinson tuan-tuan. Tak boleh. Gigil pegang pen tuan-tuan. Breakfast. Roti canai telur, roti bom, roti john. Segala roti kita sapu breakfast. Tak dan maghrib. Zuhur Parkinson. Tapi Ramadan kita bangun sahur, kita makan sikit. Ada orang makan tamar je. Ada orang makan sekeping biskut, sekeping kuih. Ada orang minum susu je. Betul tak betul? Boleh tahan sampai maghrib. Kerja sama boleh buat. Ini barakahnya waktu sahur. Makannya terbaik, solatnya terbaik, baca Qurannya terbaik, zikirnya terbaik, tuan-tuan. Waktu sahur dalam hal amalan sunat, waktu sahur adalah waktu paling baik. Betul Allah kata, orang yang nampak benda ni, qalilan minal lail, dia akan tidur sikit. Dia akan tidur sikit. Kita sikit-sikit tidur. Boleh faham tak? InsyaAllah. So jangan lepaskan peluang ni munajat. Tuan-tuan, katalah hari biasa, kita jaga subuh kita 6.12. Katalah kita jaga 5.50, tak sedar, penat. Tuan-tuan, kalau tak sedar jaga 5.50, tu kira dah level A dah tu tuan-tuan. Dia kalau tak sedar ni biasa pukul 8. Tak, ni kalau tak sedar 5.50 tu dah kira terbaik. Kalau sedar dia jaga pukul 5, jaga 4.30, lagi baik. 5.50. Allahu Akbar, tak sempat nak solat, nak mandi lagi, gosok gigi lagi, betul? Tak? Terus angkat tangan, tak apa. Dan masa tak mengizinkan, nanti nak azan subuh, betul? Nak sunat fajar lagi tuan-tuan. Terus angkat tangan, tak apa. Munajat. Paling tidak gosok gigi tak apa. Gosok gigi, ambil wuduk, angkat tangan. Kan kalau solat kan tak sempat habis, tak dan doa, betul? Takut azan. Gosok gigi, ambil wuduk, doa. Jaga pukul 6. Tak ada Ustaz, kalau masuk bilik air, buang air kecil, gosok gigi tak. Pukul 6, tak apa, pilih angkat tangan berdoa, tak apa. Jangan lepas peluang mengadu munajat waktu tu. Boleh faham tak ni? Kerana waktu tu waktu paling mustajab doa. Doa suami untuk isteri, isteri untuk suami, akhlak mulia.
Kita rasa kemanisan iman, kemanisan amal soleh, manis Ramadan. Kejut anak-anak, doa untuk anak-anak, degil ke, sakit ke, jiran ke, keluarga kita ke. Boleh faham tak? Doa semua. Kalau Imam Sya'rawi sebut, jangan lupa doa saudara kita. Sebab kita tak sedar. Sebenarnya kita doa saudara kita dan dia tak tahu doa tu patah balik kat kita, tuan-tuan. Allah akan bagi sama apa yang kita minta untuk saudara kita. Sama Allah akan bagi. Boleh nak? InsyaAllah. So pagi ni jangan tinggal munajat, istighfar. Kalau dah baca Quran, mengadu lemahnya kita, ya muqallibal qulub tu, itu doa yang paling kerap Nabi panjatkan pada Allah. Bukan Nabi ni Allah balikkan hati dia, tapi kita. Ya muqallibal qulub kan, sabit qulub an dinika tu. Doa ni kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, doa yang paling kerap Nabi baca. Nabi nak bagi tahu kat umat dia, jangan tinggal doa tu. Ya Allah, istiqamahkan aku di bulan Ramadan. Aku datang masjid surau sampai aku mati, ya Allah. Gunakan aku kepahaman agama, ya Allah. Gunakan aku kemanisan beramal soleh, ya Allah. Angkatlah Islam di tanah air kami ni, ya Allah. Hari ni, ya Allah, namamu, ya Allah. Manusia buat di stokin untuk letak di kaki, ya Allah. Tuan-tuan tahu ke tak ni? Stokin, dia sulam al alif lam lam ha kat stokin. Stokin ni bukan bubuh kat kepala, dekat kaki. Sampai begitu sekali hari ni mereka nak test kita, tuan-tuan. Boleh faham tak? Kita keluar balik nasi. Adalah tu. Tak kena gosok gigi tadi. Boleh faham tak ni, tuan-tuan? Nama Allah cetak dekat stokin, ya Allah. Kita tak mau produk Israel. Dia buat masuk. Nak suruh kita berbuka dengan tamar Yahudi. Apa yang mereka nak ni, tuan-tuan? Faham tak faham ni? Tuan-tuan sambunglah ayat lepas tu. Takut jadi lagi panas. Walaupun pagi ni sejuk. InsyaAllah. Apa yang mereka nak ni sebenarnya? Bagi tahu apa yang mereka nak. Tak apa. Orang menjual, kita boleh beli. Betul? Betul? Macam tak betul je. Tuan-tuan tahu tak lebah? Lebah tahu? Lebah. Bukan lalat. Rupa lebih kurang. Tapi lalat mudarat. Lebah manfaat. Setuju? Tuan-tuan tengok. Sikit je kita habiskan dengan lebah. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Lebah tu buat sarang sekor-sekor dia je. Siap sarang dia pun duduk dah sekor-sekor ada. Tak ada. Lebah Allah wajibkan dia hidup mesti berjamaah. Betul? Allah hidup dia Lebah hidup dia berjamaah. Lepas dia siap sarang, dia pun binalah tamadun dia. Menghasilkan madu. Madu ni, tuan-tuan, kalau betul-betul tak campur, mudah je. Oh, tak payahlah buat begitu, buat gini nak tahu madu tu original tak payah, tuan-tuan. Senang je. Tuan-tuan beli sebotol madu, penceramah pagi ni ada bawa. Tuan-tuan beli sebotol madu, tuan-tuan tak payah bubuh dalam peti ais. Biar setahun. Kalau rosak, campurlah tu. Tak rosak, bukan setahun. 4-5 tahun, tuan-tuan dah mati, madu tu tak rosak lagi. Itu original. Dia tak akan rosak. Itu madu asli. Tak akan rosak. Boleh faham kenapa tak rosak? Kerana madu ni, lebah tu sendiri Allah cipta waktu dia di syurga. Allah suruh dia keluar ke muka bumi, buat sarang. Ini sepintah lalu sebut, tuan-tuan buka surah lebah. Ayat 6, 8 dan 9. Buat sarang di pokok-pokok, di kawasan manusia duduk. Betul? Di bukit-bukit. Betul? Allah kata makan daripada madu bunga. Keluar pada perut kamu. Yakhruju min butuniha syarabun. Keluarkan minuman dari perut kamu. Mukhtalifun alwanu. Berbeza warna. Fihi syifa'ul linnas. Untuk penawar manusia. Dia hidup berjemaah. Dia bagi manfaat pada orang.
Dua. Kita ambil madu betul-betul. Jangan khianati madu. Madu tu tak akan khianati kita. Campur, habis. Tuan-tuan cerit berit, madu the best. Tuan-tuan denggi, madu the best. Tuan-tuan luka, sapu je, madu the best. Yang ketiga, kata Allah, cerita lebah yang ketiga, orang pergi ambil madu, dia panjat pokok tualang, dia masuk dalam gua, dia ambil madu. Lebah serang tak dia? Tak serang kan? Dah adalah teknik-teknik. Lebah tak serang, betul? Dia boleh ulang ambil. Kan? Hari ni dia panjat pokok ni, dia nampak sana. Esok dia elok turun. Sehat. Walafiat bersama madu. Tapi kalau kita baling sarang dia. Beza tak? Kalau kita baling sarang dia. Lubang cacing kita dia kejar. Betul? Dan lebah lepas dia sengat orang. Lebah lepas sengat kita dia. Mati. Apa maksud? Hidup berjemaah, satu. Beri manfaat pada orang, dua. Ambil manfaat, dia tak marah. Kacau, dia serang, dia sanggup mati. Ini Islam. Faham? Hidup mesti berjemaah, ada kekuatan. Bila ada kekuatan, orang tu ada idea, orang ni gabung tenaga, keluarlah manfaat pada masyarakat lain. Betul? Jangan kacau Islam. Islam sanggup mati. Boleh faham? Jelas? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu. Kalau faham, kena beli madu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Munajat 1/3 malam jangan tinggal. Doa pada Allah sampai mati ya Allah. Sampai mati aku nak bangun ya Allah dengan izinmu ya Allah. Tolonglah bangunkan aku. Petua nak bangun kalau bukan Ramadan. Petua. Ini bukan hadis, bukan Quran, ini tip saja, tip sahaja. Kan? Tuan-tuan sembang dengan bantal tidur tuan-tuan. Selain apa yang Nabi ajar tu buat Jangan buat hak ni hak Nabi ajar tak buat. Ayat kursi 3 kali Al-Ikhlas, kan? Doa tidur, selawat kat Nabi, istighfar. Maafkan semua orang. Settle yang tu semua. Kan? 3 kul. Settle yang tu semua. Sembang dengan bantal tidur tuan-tuan. Ini tip. Ini tip. Bukan hadis, bukan Quran. Wahai bantal, kamu tak ada dosa. Bantal, kamu tak ada dosa. Tolong bangunkan aku 4:30 pagi. 5 pagi. Bangun segar, tak mengantuk. Bantal, tolong bantal. Kamu pun makhluk Allah. Sembang dengan bantal. InsyaAllah, tuan-tuan. InsyaAllah. Boleh, Lepas tu janganlah duk. Letak bantal ni mula tahyul lah pula. Kerana bantal ni aku boleh bangun. Janganlah. Jam pula jadi kok tu. Boleh faham, sebab bantal ni. Jangan buang yang bantal. Sebab bantal tu lah abang boleh bangun. Jangan. Boleh? Bagi clear siap-siap. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. K725 dah. Nasi mak dah ada. Tuan-tuan. Anak kuliah subuh 2 kali. Semalam dengan pagi ni. Anak kecil hati. Tuan-tuan tak tuang langsung air kosong. Lalu penceramah datang ada air mineral. Tuan pagi ni tuan-tuan tak hidang pun air kosong. Kan? Jadi insya-Allah gurau wallahu taala. Tapi ada tuan-tuan. Ada beberapa tahun lepas kuliah subuh di mana? Subuh tu subuh pertama Ramadan. Anak duduk kita datang tuang air. Anak terkejut, dia pun terkejut. Lupa. Kan? Okey. Insya-Allah. Badal haji siapa nak buat untuk keluarga, ada yang bertanya, anda menguruskan badal haji 2,500. Nah, bagi tahu kat semualah. 2,500 sahaja insya-Allah. Siapa berhajat nak beli madu dekat kita nak kapsul Rabatul Sauda Zaitun pun ada insya-Allah. Wallahu taala alam. Siapa nak pergi umrah insya-Allah 15 Ogos anak akan buat satu trip dan Disember ada satu trip. Tapi kami belum final lagi. Tarikh dah dapat insya-Allah 15 Ogos. Lepas tu Disember belum final lagi. Tapi Disember memang adalah anak bawa insya-Allah. Siapa berhajat bolehlah berhubung, kita sembang-sembang dulu. Tutup dengan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbil bil islam dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma asina aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi syahril Qur'an, syahrul mubarak ya Allah, warzuqna lailatul qadar ya rabbal alamin. Taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gazzah ya Allah, wa fi Rafah, wa fi Yaman, wa fi biladina Malaysia ya Allah, wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'an dinika wa 'ala ta'ati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.